سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. Muka apa dah? 3 4 dah. Kita baca risalah sunat-sunat bagi sembahyang. Jenis-jenis sunat arba'at ada 8 perkara. Kalau sebut kata sunat arba'at bukan hai'ah lah. Sunat dalam sembahyang ada 2, arba'at dan hai'ah. Sunat arba'at ni sunat yang penting bagi sembahyang. Di kala itu kiranya tertinggal pada salah satu daripada arba'at, ditutup gantikan dia dengan sujud sahwi. Berbeza dengan hai'ah, tak seperti manalah. Kalau tertinggal pakai tinggal terus gitulah. Tak ada ganti-ganti lagi. Tapi tidaklah melarat. Manakala tertinggal sunat arba'at sampai ke peringkat batal sembahyang, tak batal. Sebab apa? Sebab yang ditinggal tu jenis sunat. Hak yang jadi batal sembahyang ditinggal rukun. Jangan peliklah. Jadi sunat arba'at ada 8 perkara. Pertama, tasyahud awal. Tasyahud tahiyatullah. Benda sama, cuma panggil macam-macam. Tahiyat awal tu sunat arba'at. Bersalahan tahiyat akhir, rukun. Hak mana tahiyat at-tahiyat tu lah. At-tahiyat tu lah. Mulai pada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setakat tu jelah. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad tu bukan harta sunat arba'at tu. Luar daripada tahiyat tu. Baik. Yang kedua, duduk bagi tasyahud awal. Kelakuan duduk semasa baca tahiyat awal ataupun dia kira sunat arba'at. Dari situ kiranya dia baca tahiyat awal tapi tidak di dalam kelakuan duduk. Dia baca dalam rukuk ke, dalam i'tidal ke, dalam sujud ke. Berarti dia sudah hilangkan satu arba'at. Sembahyang tak batal. Walaupun dia kali tepat pada baca sekalipun namun sembahyang tak batal tapi sudah terhilang. So bahagian sunat arba'at. Ketiga, sunat arba'at. Kita kaki sembahyang ni kena belajar bab sembahyang biar masuk. Kalau sembahyang tak lebu lagi. Warna. Sembahyang sejak pada muda sampai ke tua kan. Sunat arba'at pun tak tahu. Tak madu kau cucu ke? Dan macam mana? Dah tak mengaji. Mengaji dah di masjid tu tak meh tiap malam. Tapi tak setuh bab ni. Mengapa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya pun mengajar masjid juga. Tapi saya tanya khabar. Masjid kita ni ada mengajar sifat 20 ke? Ada mengajar bab sembahyang ke? Tak ada. Kita celah. Kalau dah ada tak apa. Tak ada. Ini kadang-kadang tersusu dituduh senara penceramah tu semua duk main tiba kok lain. Duk berjala kok lain ada. Itu fokus pada perkara utama. Ini perkara utama. Sembahyang tu letak bukan lagi. Tak. Buat nak gitu. Kita dah usaha dah penghujung dah. Sebab apa? Kita tak boleh kata ke orang juga. Kalau dakwah kita ni tak sampai dalam bab tu. Orang mengajar ni orang berdakwah. Hidup dakwah kok lain. Kok hadis, kok tafsir, kok sirah.
Bukan tak penting, pelajaran tu penting. Tapi hendak fardu ain itu selesai dulu. Sebelum daripada yang lain. Ini fardu ain. Yang ketiga, membaca kunut. Baca kunut tu sunat arba'ah. Pada solat subuh, pada sembahyang subuh. Dan juga kunut witir rakaat yang akhir pada nisfu kedua bulan Ramadan. Kunut witir rakaat ialah sembahyang sunat witir tu pun dikira sunat arba'ah juga. Kunut witir rakaat yang akhir mulai pada malam 16 Ramadan. Dia panggil nisfu kedua tu. Nisfu tu bahagian. Arab kata nisfu, Melayu kata bahagian. Dalam sebulan ada dua bahagian. Ada dua nisfu. Nisfu awal, nisfu akhir. Nisfu awal ni bermula daripada 1 hari bulan sampai ke 15. Nisfu yang kedua, nisfu akhir mulai 16 sampai ke akhir bulan. Jadi kalau bulan Ramadan ni, kalau baca kunut, kalau sembahyang sunat witir rakaat yang akhir tu kenalah baca kunut. Kalau tak baca kunut, sembahyang sunat witir nisfu kedua bulan Ramadan, sembahyangnya sah, tapi sudah terhilang salah satu sunat arba'ah. Kunut subuh, bukan kunut nazilah dia. Kunut nazilah, kunut menolak bala. Kunut nazilah ni boleh dibaca pada sembahyang fardu saja. Lepas sembahyang fardu baru ada padanya kunut nazilah. Kalau lepas sembahyang sunat tidak ada kunut nazilah. Lepas tu salah kau tidak lepas sembahyang kita baca kunut nazilah? Tidak salah, sebab kunut nazilah ni hakikatnya doa. Doa kunut nazilah, doa minta Tuhan akatkan bala. Sama ada bala terkena pada diri kita atau kepada orang lain. Tapi syarat orang lain tu orang Islam. Semacam kita jugalah bagaimana hari ni. Di kalau umat Islam diratah, dimamah momok oleh orang kafir Yahudi di Gaza, elok kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah. Duk balas pasal di sekolah. Tak boleh baca, boleh baca. Apa salah kalau baca? Dosa kah? Nyatakan boleh kah? Takut ada usul-usul luar yang masuk dalam kepala. Pengaruh yang larang orang baca kunut nazilah. Larang orang takbir. Takbir ni diajar oleh Islam. Kanak-kanak baru lahir suruh takbir dah, itu azan. Pada telinga kanan, qomat telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba tidak ada boleh. Setahu saya orang larang, orang takbir ni, orang masuk jin, masuk setan. Baca ayat kursi tak jalan. Azan tepi telinga dia. Takut dia, tutup telinga. Rupa-rupa manusia kita hari ni walaupun mengaku Muslim, banyak masuk hantu dah perut. Usul-usul luar dah banyak masuk. Mengipak masuk ke dalam fahaman-fahaman dia. Macam-macam fahaman orang mengaku Islam hari ni. Azan tempat yang sepatut. Yang paling serius sekali politik suku, agama suku. Jadilah manusia 3 suku. Dan jadi 3 suku. Herit hidung kat orang lah. Bukan jenis manusia dah tu. Dia belajar di mana? Agama suku. Politik suku. Ada seorang ustaz di Kelantan pula. Duk bercakap dalam peh. Tak ada kena-mengena tu. Dengan Islam tu politik. Hebat dia ni. Pakai jubah, pakai selebar. Dia mengaji pondok mana? Banyak kata ngaji pondok, tok guru mana ajar dia begitu. Dia faham daripada kitab mana. Ini semua ni tak siapa mikir ana. Wali'azubillah. Kita minta melindung dengan Tuhan. Jangan jadi fikiran begitu. Fikiran agama tu tidak ada sebahagian perkara yang kita laku di muka dia tidak ada kena mengena dengan agama. Tak keluar sesuatu. Apa yang kita buat di muka dunia daripada agama. Nak berak kecil pun ada dalam agama. Tak boleh sebahagian berak. Pokok dia yang lurus kita pergi berak. Bukan setakat digugur di atas kepala je. Haram hukumnya. Sebab apa jadi haram? Ada dah tu. Agama larang terharam. Benda-benda yang hina begitu pun ada bercampur dengan agama. Apakah benda yang paling mulia? Benda dia terlibat dengan orang ramai. Dia tak bercampur dengan agama. Maka dari situ kalau dia tak bercampur dengan agama, boleh dilaku olehnya sewina-wina lah. Ikut pada dia lah. Agama cuci tangan dalam perkara tu. Ini jadi salah.
Sebab tu ulama-ulama dulu kata pahaman begitu jadi rusak akidah tu. Ulama suku-suku. Pahaman suku-suku. Dia macam-macam lah pahaman hari ni. Nak azan pun tak boleh dah. Nak takbir Allah Akbar tak boleh. Takbir ni bila-bila masa boleh. Jangan duk tengok berak kecil duk takbir juga. Takbir apa? Kenapa dah? Lebih-lebih dalam suasana gini. Dalam suasana kita orang Islam dikecam orang kafir. Patut kita kena tanam semangat. Kejatian kita orang Islam. Allahu Akbar. Payah dah. Payah. Takkan saya cakap begitu je politik pula dah. Yang keempat, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Selawat ke Nabi dalam tahiyat akhir tu dikira sunnah arba'ah. Hak mana selawat selepas baca tahiyat tadi? Kan ada selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu sambungan selawat tu. Dan selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu wa ala ali Muhammad tu pun dikira sunnah arba'ah. Ya keenam, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut. Akhir kunut ada selawat. Sunnah arba'ah. Selawat atas al pada kunut. Akhir selawat kunut tu ada pula selawat atas keluarga Nabi ali Muhammad. Yang ke-8, antara sunnah arba'ah berdiri ketika membaca kunut. Baca kunut tu dalam suasana berdiri. Kalau dia baca kunut dalam sujud gitu gini, makna terhilang sebahagian sunnah arba'ah. Kalau orang tanya kita berapa perkara sunnah arba'ah, kita jawab 8. Apa jenisnya? Selok kita boleh tunjuk satu-satu. Jadi dia salah saja buat ni boleh mengapa ni. Biar apa? Biar masuk kepala ilmu begini dah. Ilmu semayang. Jangan terkeluar daripada ingatan kita ilmu begini. Bermasalah kita nak buat kerja ni. Pada ingatan jika seorang yang sembahyang tiada menepati pada melaksanakan rukunnya, maka batallah sembahyangnya, automatik sembahyang tu batal. Hak rukun kata gitu dia buat gini, tak menepati orang panggil tu, batallah sembahyang. Bandingannya semacam orang yang tiada kepala. Orang yang tidak melaksanakan rukun sembahyang semacam orang tak ada kepala. Kalau tak ada kepala boleh hidup ke? Mati ya. Mungkin juga sembahyang. Kalau tak buat rukun, batallah sembahyang. Maka tentu mati ia kalau tak ada kepala. Semacamlah orang sembahyang tak buat rukun, maka batallah sembahyangnya. Dan kalau tiada melaksanakan atau tiada menepati akan sunnah arba'ah sembahyang masih lagi dikira. Kalau perkara sunnah arba'ah dia tak buat ataupun dia buat tidak menepati bagaimana kehendak hukum, namun sembahyangnya tidak batal, tapi sudah tidak batal jadi kekurangan. Dikira sah tetapi kurang sempurna. Sembahyang yang tak buat sunnah arba'ah tu tidak batal tapi kuranglah sempurna. Hanya semacamlah orang tiada bertangan atau kaki. Maka di situ dah dituntut akan dia manakala tertinggal sunat tersebut digantikan dengan sujud sahwi. Sebab dia tu penting. Kalau manusia ni kalau tak ada kaki tangan, Allah Rabbi, tergolek-golek sebuah buah kundur gitu dah boleh hidup. Ada orang teraning tak ada kaki, tak ada tangan. Ada kereta tapi dia tak boleh pandu lah, orang pakai driver. Boleh berkahwin. Dia kahwin dengan orang pasir putih. Nama apa? Tak payah sebut nama. Itu setakat gitu sudahlah. Kau cerita lawak, sungguh. Benar sungguh. Bersalah dengan yang meninggal sunat arba'ah, sunat hay'ah. Kalau ditinggal sunat hay'ah, tiada lagi diganti dengan sujud sahwi. Kerana ianya sunat hay'ah tu semacamlah hiasan diri seseorang. Semacam hiasan diri. Bulu kening, bulu mata, kuku,
Orang laki-laki kat misai, janggut, itu hiasan. Rambut kan. Rambut tu hiasan. Maka ia tidaklah sepenting sunat aba'ah, sunat hai'ah tu. Tidaklah sepenting sunat aba'ah yang lepas. Dalam risalah ni saya kemukakan satu persatu sunat aba'ah, sunat hai'ah. Selepas sunat aba'ah, sunat hai'ah. Kita nak cari dalam kitab-kitab sunat hai'ah ni bukan tak ada. Tapi nak cari susunan secara teratur tu payahlah. Payah. Ini duk kutip pelbagai kitab. Jadikan sebuah risalah. Mungkin minggu depan ni kita akan susun lagi satu risalah. Risalah ikhtilafiyah a'immah tentang ibadah sembahyang. Ini penting. Masalah yang menjadi khilaf, menjadi tidak sependapat tentang ibadah sembahyang. Mazhab Syafi'i sekian, mazhab Hanafi sekian, mazhab Maliki sekian, Hambali sekian. Imam-imam mujtahid yang 4 tidak sama. Orang tu faham gitu, orang ni faham gini. Jadi kita yang masih terikat dengan mazhab kita Syafi'i ni, kita ikutlah apa yang didasar oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Di samping tu kita belajar juga mazhab lain pun tak apa, tak jadi salah. Jadi kalau kita tu berada dalam masyarakat orang yang mazhab lain pada kita Syafi'i, kita boleh taklid pada mazhab dia. Syaratnya kita kena tahu nak taklid tu bukan sebarang lah. Kalau tak belajar tak tahu macam mana nak taklid. Kalau beramal tanpa taklid secara ikut-ikut, itu bukan dinamanya taklid, dinamanya talfiq. Amalan secara talfiq dikira tidak sah oleh kalangan ulama yang muktabar. Dikira tidak sah. Kecuali pahaman salafi wahabi. Walaupun secara talfiq sekalipun masih lagi dikira sah. Dia terpelik sama tu. Pendapat dia terpelik sama. Sujud sahwi. Minggu depan kalau masuk kelas kita belajar bab sujud sahwi pula. Benda-benda penting mereka ni. Wallahu a'lam. Kita sambung cahaya penama. Tak apa mengaji banyak pun. Kelas al-ilmu fil kutub. Ilmu berkitab. La fis sudut. Tidak dalam hati lah. Ilmu kita disinggah dalam kitab. Kalau kita tak ambil faham isi kandungan dalam kitab, tak dapat miliklah ilmu. Sebelum kita ni nak terjadi ilmu fis sudut, ilmu tersinggah dalam hati, kita gagal dalam kitab dia. Baca kitab tu, muzakarah dalam kitab. Lama-lama dia akan melekat di dalam hati lah. Tu dah. Cahaya pertama muka surat 35. 36. Kau lebih dah. 36. Rukun sembahyang ketiga. Ketiga ni rukun sembahyang. Daripada 13 perkara rukun sembahyang, selepas daripada niat dan qiyam, yang ketiga rukun sembahyang takbiratul ihram. Allahu akbar. Tu takbiratul ihram. Jadi kalau masuk satu raya dia takut nak takbir. Takbiratul ihram iaitu dengan lafaz, dengan sebutan Allahu akbar. Tak ada pilihan. Kita mazhab Syafi'i, takbiratul ihram mestilah dengan lafaz Allahu akbar. Allah yang maha besar. Segi arti dia begitulah. Tapi di masa takbir itulah dikenaki kita tu berniat. Berniat. Jangan sebelum takbir. Bagi Syafi'i dan juga Maliki. Jangan selepas takbir. Pada niatnya mesti dalam masa kita bertakbir. Dah.
Berbeza dengan Hanafi dan Hambali. Dia niatnya sebelum sedikit daripada takbir. Terlintas di hati saja aku sembahyang fardu zuhur baru Allahu Akbar. Mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dan Maliki mesti berlaku niat tu semasa kita kata Allahu Akbar. Ini kita ngaji fiqh pak mazhab kononnya lah dah. Tak apalah, dogo-dogo sudah dah dulu. Ini bagi yang boleh mengucap dengan lafaz tersebut. Bagi orang boleh kata Allah Akbar, tidak ada pilihan. Dikala dia takbir kena katalah Allahu Akbar. Kalau orang tak boleh kata, lain pula hukum dia tu. Ada pun yang tiada boleh menyebut pada lafaz tersebut. Dia ni baru masuk Islam. Kita nak ajar sembahyang suruh dia takbir, dia tak boleh nak kata Allah Akbar. Jadi kerah lidah guana, kau tak tahulah. Al-maklum lah. Sebab orang asalnya bukan orang gelanggang kita. Hak luar gelanggang masuk gelanggang. Setelah mempelajari, belajar nak kata Allah Akbar, jadi berat lidah, tak boleh kata ke dia. Dengan bersungguh-sungguh dia belajar tu. Duk mai nak kata Allah tu dah. Maka bolehlah ia mengganti dengan kalimah zikir-zikir yang lain. Bolehlah. Ganti hak lain. Hak mudah bagi dia. Ini bagi orang yang tak boleh nak kata Allah Akbar lah. Takbir mesti Allah didahulukan daripada Akbar. Kalau sebut kata takbir, mesti Allah dahulu, Akbar kemudian. Tak boleh dia balik pukan Akbarullah. Tak boleh. Tidak sah. Kalau dia takbir, dia balik pukan Akbarullah. Gua ana pelik ni. Tak boleh. Tapi kalau salam boleh. Orang beri salam sembahyang Assalamualaikum, dia Alaikumussalam, boleh. Jangan kata batal pula. Cuma makruh. Kalau dia mengucap salam masa sembahyang Alaikumussalam, makruh. Hak afdalnya Assalamualaikum. Tapi kalau takbir nak dia balik pukan begitu, tak boleh. Dia buat style salam pula takbir. Tak boleh. Maka tiada sah dia terbalikkan, iaitu Akbarullah. Dan syarat takbiratul ihram itu dapat didengar oleh dirinya. Kalau kita takbir, kita baca Fatihah, apa jenis bacaan-bacaan sembahyang lah, biar siapa kita sendiri boleh tumpang dengar. Tapi jangan kuat mengganggu jiran sebelah dia pula, jadi makruh pula. Ini kalau dia baca sembahyang tu bertukar dengan tu imam, padahal dia makmum. Gua ana demo lagi ni. Rupa-rupa dilanda was-was. Kena landa ke was-was. Was-was ni hati kita sudah dimain oleh syaitan nak merosakkan agenda pelaksanaan ibadat. Itu maksud kata was-was. Bukan satu penyakit. Kalau kita kata penyakit was-was, tidak sama dengan sakit-sakit gaut, sakit gigi, tak sama. Was-was ni penyakit tak ada ubat. Pergi farmasi tanya doktor, klinik farmasi, nak beli ubat. Ubat apa? Ubat was-was. Garu kepala doktor dah nah. Sebab apa? Sebab benda ni benda dimain oleh syaitan, orang was-was, untuk nak merosakkan agenda ibadat. Disebab itulah pada biasanya orang was-was ni dalam perkara ibadat. Kalau dalam perkara biasa tidak was-was. Sebagai contoh, kita sembahyang dekat orang was-was. Allahu Akbar. Usolli, dia balik usolli pula lah. Usolli fardu zuhri, usolli untuk sakut dan usolli. Dah kalau bahasa tak beres usolli, tak payah usolli lah. Allahu Akbar saja lah. Duk main usolli. Yang hamba tu pergi masjid pada dengan muka dah.
Lepas pada tu, kalau kita tengok pula, lepas pada dia semayang tadi, di kalau dia nak minum teh tadi, ada was-was lagi. Ambil cawan, acu-acu tak jadi, letak balik. Ada pakai ngak lali, tak nak? Tak ada was-was pula kan. Sebab apa? Sebab itu tidak berbentuk ibadat bagaimana semayang, bagaimana wuduk, bagaimana mandi wajib. Oh, kalau was-was, ambil wuduk, seolah-olah kepala paik tu dia sewa. Orang lain dah beres, 2-3 orang. Dia tak beres lagi. Duduk nawai itu. Apa kenapa? Jangan diikut. Kalau mari perasaan kita lawan. Cara lawannya jangan diikut. Kita pakai beres sama sekali. Tak? Ini semakin tua, semakin was-was. Semakin tua, semakin was-was. Akhir sudah tidak jadi ibadat. Itu benar ya. Itu dah. Kerana ia takbir tu selaku rukun qauli, sebab tu dia dikala kita takbir biar kita sendiri boleh dengar. Setiap rukun dalam semayang kalau kita baca kita sendiri tak dengar, sekadar kumak-kamik bibir mulut je. Tidak sah. Apatah lagi orang semayang kemah-kemih bibir mulut, tak terbuka mulut. Senyap, sedar-sedar rokok, sedar-sedar sujud. Dan macam mana nak keluar suara? Bibir mulut pun tak bergerak. Semaya hakikat lah. Allah pula dah. Yang banyak akalan dia lah. Hakikat ruan. Mari tak baca langsung. Kalau bacaan sunat tidak bersuara, tak boleh pahala. Semaya sah, pahala tak boleh kan? Kalau bacaan fardu tidak bersuara, pada suara kita sendiri tak boleh dengar, nescaya tiada sah sembahyangnya. Itulah. Ya. Jadi takbir itu rukun qauli. Mesti sebutan biar clear. Allahu akbar. Tapi jangan dikuat. Boleh mengganggu ke orang lain pula. Hukumnya makruh. Pandai-pandai lah bawa diri dah. Dengan itu tiada sah takbiratul ihram tersebut. Sekadar bergerak bibir saja tanpa suara yang didengarnya. Hak gerak bibir mulut dah sekalipun masih lagi tidak sah selagi tidak bersuara. Sebetulnya hak bibir mulut kemah-kemih tak bergerak. Apa nak dia kata? Kita belajar semaya dah. Apa sebab kena kaki semaya? Nak betul semaya masuk kelas gini. Kalau kelas gini mai lihat nak masuk. Pas bila kalau tak betul situ. Pergi umrah 4 kali dah. Semaya duduk tak betul situ. Dah tak mengaji. Bukan dengan sebab beracak kali umrah maka betul lah semayanya. Dah kali dia pergi menegur orang semaya di Madinah Mekah mana. Antara tiruan dianya, sebelum dia buat umrah tu, jari tu molek kalau asyhadu alla ilah, dia akak cokel molek. Setelah balik umrah tu, jari tu jadi galak. Asyhadu alla ilah, dolak semua pacak dalam kelapa sawit. Mana pacik mak gitu, sekarang jadi pelik jari ni. Saya tengok orang semaya di Madinah lah, gerak jari. Allah jauhnya dia belajar semaya di Madinah. Surah tepi rumah dia tak. Itu orang mazhab mana tu? Gerak jari tu mazhab mana? Mazhab kita sampai sekali gerak je. Kalau mazhab Hambali, dia beracak kali gerak. Sebaik saja dia sebut kalimah lafzul jalalah Allah, dia akan gerak jari. Kanan, kiri. Gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lillah. Allah lafzul jalalah dia gerak. Jadi berapa kalimah Allah dalam tahiyat. Banyak itulah gerak dianya. Kalau mazhab Maliki pula, dia kalau baca tahiyat sentiasa gerak jari. Tapi cara teknik gerak tu tidaklah laju. Sendu ya, kanan gerak. Tidak laju lunak supaya pacak itu tak. Hak ni kita kena belajar fiqh pak mazhab dalam bab semaya.
Baru rata malik. Tapi kita perata hak mazhab kita tu, lihat dah. Keempat, membaca surah Fatihah salah satu daripada rukun sembahyang selain daripada takbiratul ihram Fatihah. Pada setiap rakaat semasa qiyam. Semasa qiyam tu semasa berdiri kenalah baca Fatihah pada mana-mana rakaat. Kecuali tiada mengapa tidak membacanya Fatihah tadi. Bagi makmum masbuk yang tiada sempat membacanya, bagi makmum masbuk tidak ada peluang nak baca Fatihah kerana imam dah rakaat, tak usahlah dia tu baca Fatihah sebab dia ni makmum masbuk. Berbeza dengan makmum muafiq tu pula. Makmum muafiq tak ada pilihan dah. Walaupun imam rakaat sekalipun tetap dia tu kena baca Fatihah. Baca Fatihah makmum muafiq tadi sampai ditinggal di imam. Jarak 3 rukun yang panjang. Sekalipun sembahyangnya tidak batal. Tapi sungguh pun tidak batal. Sebaik saja imam berpindah kepada rukun yang keempat bagi dia, makmum tadi kena buat pilihan segera. Sama ada pilihan dia niat mufarakah ataupun pilihan dia berhenti bacaan Fatihah dia kena bersama dengan imam kepada rukun yang keempat bagi imam. Tengok dalam bab dia tu deh. Waktu kena ngaji balik semula. Kita dulu dah belajar dah tu. Kita ada risalah dekat bab tu. Ni muafiq masbuk ni kena faham. Tok guru saya kata kalau tak faham muafiq masbuk, sembahyang kita jadi merepek semabuk. Kena dia kata dah nah. Kena faham lah muafiq macam mana, apa hukum makmum muafiq, apa masalah makmum muafiq. Dia ada masing-masing tu. Waktu dia kena belajar suku. Tak boleh nak gaul sini jadi serabut. Main gaul ni serabut lah sudah tak masuk kelas. Mengapa? Tak faham. Apa? Serabut. Itu baru hak ni, baru bab sembahyang lah. Tak mengaji bab lain lagi dah. Tak mengaji bab nahwu lagi dah. Tak mengaji bab sorah lagi. Ilmu-ilmu alat. Dan jika ada peluang dapat membaca makmum masbuk tadi, wajib juga membaca sekadar yang dapat. Bukan pantang orang jadi makmum masbuk pakai tinggal terus tak nak baca Fatihah. Kena baca juga kalau ada peluang. Kalau tidak ada peluang tak usah bacalah. Tak ada peluang ni macam mana? Makmum masbuk ni macam mana? Makmum masbuk ni makmum yang tidak ada peluang masa, tidak ada jarak masa, bagi dia tu dapat membaca Fatihah sehingga tamat. Semasa ia berdiri bersama dengan imam. Maka makmum begitu namanya masbuk. Sebagai contoh, dia datang lewat sembahyang Jumaat. Dia masuk sah sembahyang Jumaat, imam dah hampir nak rakaat. Dia pun takbiratul ihram, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Baru alhamdulillah imam pun Allahu akbar rakaat. Jelaslah makmum tu masbuk namanya. Manakala dia tu makmum masbuk tak ada pilihan. Dia kalau imam rakaat lah. Kiranya dia tu sempat rakaat bersama dengan imam, maka dia kira dapatlah rakaat tu bagi dia. Tu orang sebut deh. Lawan masbuk tu muafiq pula. Hak tu kena wajarlah. Syukurlah deh. Adapun ia makmum masbuk, walaupun ianya makmum masbuk sekalipun, sebab imam ada rakaat, tak ada pilihan, tak payah baca Fatihah. Dan Fatihah makmum masbuk yang tak sempat dibaca atau sebahagian sahaja ayat Fatihah dibaca itu ditanggung oleh imamnya. Imamlah yang menanggung beban. Fatihah makmum masbuk yang tak sempat baca atau yang dapat baca separuh saja, imamlah yang tanggung. Disebabkan orang nak jadi imam, orang baca biar betul, biar kena. Sebab apa? Sebab dia nak tanggung makmum di belakang tu. Kalau dia pun baca tak betul, nak tanggung orang. Kita pun uzur juga nak tanggung orang.
Orang lain atas belakang tumbal apa kita dah nah. Jangan-jangan bergatal nak jadi imam. Waktu saya kalau pergi mengajar di masjid surga, saya tak nak jadi imam. Sebab apa? Sebab masjid surga dia ada tik imam dah. Kecuali tik imam ada kata saya uzur sakit perut lah, emergency lah, tak ada pilihan dah. Ini kadang-kadang penceramah kita pantai mengajar masjid. Pandai-pandai ada yang menunggu naik ke sejadah imam. Tik imam tak ada tuakak situ. Segi adat pun tak kena. Dah kita pak orang tu kita nak menguasai sejadah yang ditugah oleh orang lain tu tak boleh. Adat dalam Islam tu tak boleh gitu. Kau jadi tu uzur, menarik diri, minta jasa baik kita, tu tak apa. Tak tu dah nah. Ini pandaman dah. Orang undangkan dia ke situ bukan untuk jadi tok imam, untuk mengajarlah. Tok imam tu dia ada dah. Tu dah. Dari itu maka imam rakaat wajiblah ia rakaat juga. Hak makmum sebut tadi. Makmum sebut tadi tidak ada pilihan lagi dah. Kalau imam rakaatlah. Tak usah lagi dia nak terus baca Al-Fatihah dia. Sebab dia ni masbuk bukan merapik. Jika sepat rakaat serta ada atau makninah pada rakaat itu bersama imam dan saya dapatlah rakaatnya. Hak ni kita belajar bab dia lah baru faham molek ni. Ini baca sekadar sepintas selalu lah. Gitulah. Kelima rukun sembahyang. Dia 13. Baru 5 baru. Kelima rakaat. Pada setiap rakaat. Rakaat setiap rakaat. Rakaat pertama ada rakaat, rakaat kedua ada rakaat. Jadi rakaat tu asal daripada perkataan rakaat. Setiap rakaat satu kali. Beza dengan sujud. Sujud setiap rakaat 2 kali. Manakala semayang tu kita kata satu rakaat. Makna satu rakaat satu kali rakaat. Dikala semayang tu satu kali rakaat berartinya satu qiyam. Satu qiyam. Sebab rakaat ni qiyam sekali, berdiri sekali, rakaat sekali. Tak pelik manalah tu. Cuma kita guna perkataan Arab tu kita tak nampaklah gambaran. Sedangkan rakaat tu rakaat. Rakaat tu mengikut keadaan kita berdiri dalam semayang. Satu kali berdiri, satu kali rakaat. Dari itu kalau sebut kata berapa rakaat? 3 rakaat. 3 kali berdiri. Seperti semayang maghrib. 2 rakaat semayang subuh. 2 kali berdiri. Dikala 2 kali berdiri akan tentulah 2 kali rakaat. Itu perkataan rakaat asal daripada perkataan rakaat. Rakaat daripada perkataan rakaat. Maka rakaat pada setiap rakaat itu menundukkan kepada rukun sembahyang ketiga rakaat. Kelakuan rakaat tu kena tunduk kepala. Tunduk kepala. Dengan kosak. Tunduk tu dengan kosak. Untuk rakaat. Kalau dia tunduk kepala dah, tayin dia nak rakaat semayang tu dia tunduk kepala dah. Tapi tunduk dia tidak kosak untuk rakaat semayang. Tunduk kerana nak mengendak sesuatu atas sejadah. Tak jadi rakaat tu. Rakaat tu tak jadi rukun semayang. Sebab dia kosak lain. Kita kena kosak. Tunduk kerana nak menunaikan kewajipan semayang baru jadi. Antara lain lagi dia semayang di bawah pondok di bawah pokok durian. Di musim durian gugur. Ni buat cerita ni. Nak suruh nampak gambaran. Sebaik saja dia nak rakaat semayang, kebetulan buah dia pun gugur atas zinc, atas kepala dia. Terkejut terrakaat kepala. Pun dia tak kira rakaat tu. Sebab tidak ada kosak untuk semayang. Rakaat tu kerana terkejut, terrakaat. Dia kena ada kosak. Ada nawai itu, ada kosak.
Makna kosak tu hampir kita buat tu biar terlintas di hati, zaman dinamakan kosak. Dikala terlintas di hati semasa kita buat tu dia panggil niat. Jadi kosak tu hampir dengan niat dah. Hasil daripada azam yang kuat. Kan azam tu ada dua, cita-cita tu ada dua. Cita-cita tidak kuat, cita-cita yang kuat. Cita-cita tadi dia tumbuh daripada lintasan hati, daripada khotir kita. Dah. Dan yang afdal pada rokok itu biar sampai belakang dengan kepala, biar sama. Arah belakang dengan sama rata. Gaya rokok. Kalau tujuan kepala, jadi rendah kepala, itu tidak afdal, itu jadi makruh. Sah rokok gitu. Atau mencakung kepala, tinggal kepala dari punggung. Tapi orang panggil rokok dah pun makruh juga. Ya afdal biar sama rata. Dan disyarat pada rokok itu ada tamakninah. Semasa rokok biar ada tamakninah. Yang ni ada jarak. Jarak masa berhenti sebentar semasa rokok tersebut dengan tiada bergerak-gerak lagi, itu dia katakan tamakninah. Kalau dia rokok dah, kelakuan rokok tu dah tepat dah, tetapi masih lagi bergegar-gegar, dia pun iktidal sami Allah. Artinya rokok tadi belum lagi ada tamakninah. Dikala tidak ada tamakninah pada rokok, tak sahlah semayang. Sebab tamakninah tu syarat bagi sah rokok. Mazhab Syafi'i lah. Beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tamakninah tu dikira sunat saja. Sebab tu lah orang demo semayang tak ada tamakninah. Popak. Pakai laju semata. Sebab apa? Sebab sunat. Pada ingatan, jika berlaku terrokok kerana terkejut, maka tiada sah terrokok itu dijadikan rukun sembahyang tersebut, kerana tiada kosak padanya untuk rokok. Dari itu wajib ia bangun semula, kemudian rokok, lalu barulah dikira rokok bagi sembahyang namanya. Kena 2 kali rokok lah. Hok rokok dulu terrokok tak jadi, hok rokok sungguh yang kedua. Dah. Tapi ada juga ni, saya tengok orang tu sembahyang dah tua dah, orang masuk 70 dah. Dikala dia rokok tu, Allahu Akbar, tangan-tangan sambil gelosor turun. Mulut dia baca tasbih rokok, tapi tangan tak berhenti, tak manti stem, bergerak turun. Habis sampai perekat dia turun tu, dia tarik naik pula, sami Allahu liman hamidah. Apa lah puak haji kita ni sembahyang itu? Haji dah. Itu hak puak haji, hak mak hajah tak tahulah kita macam mana dia buat kan. Orang-orang kuat dalam surau tu sekarang jadi pengurusi lah. Dulu AJK biasa ya. Sebab dia orang aktif. Orang pandai bercakap dalam masyarakat. Dia latih, dia pilih orang lah sebagai pengurusi. Ayah nak betul Nyanyi lah. Betul kata Syekh Samad Palembang dalam kitab Hidayatus Salikin, antara perkara muka yang berlaku di dalam masjid, sudah. Dia kenan tepat tu. Perkara muka berlaku dalam masjid, apa benda? Orang mencuri kasut ke? Kasut orang tak letak dalam masjid, tak di kaki lima. Ini cerita dalam masjid ni. Orang curi tukar ketebah ke? Tak ada. Alamak lah kalau curi tukar ketebah tak nak. Dah apa benda? Ialah orang tidak memelihara aturan semayang yang menepati. Orang tidak memelihara aturan semayang yang menepati diperkira oleh Syekh Samad Palembang, pengarang kitab Hidayatus Salikin, ialah orang melakukan perkara muka di dalam masjid. Jadi bagi kita orang Islam ni,
Setiap perkara kemukaran, wajib kita kena cegah kemukaran tu. Kalau kita tahu benda tu mungkar dia buat oleh orang, kita kena larang orang tu jangan dia buat gitu. Benda ni tak baik, benda ni salah, benda ni haram kalau dia buat. Jadi cara kita nak betul perkara mungkar orang sembahyang tidak menepati, kena buat kuliah pengajian lah. Kalau kita mengajar masjid, nampak orang di masjid tu masih ramai orang tak betul sembahyang, buka dalam bab sembahyang lah. Gitulah cara dia. Kalau kita buat pandai-pandai kita nak betul orang buat salah dalam sembahyang, dia kita ilmu tak tangga mana, kita tak buat kelas, kita pakai gesegah Allah wan dia mau sembahyang tak betul, naik angin kawan tu jangan main-main. Ada seorang tu imam surga dekat kita sini, tak sebut nama surga tu. Saya tanya apa tu imam kita tak mari, dia ada imam tambahan dia. Jemaah tadi mau tengok aku tengok mu apa sebabnya, tak nak jawab soalan saya. Akhir-akhir dia bisik, dia kata tu imam merajuk. Tanya dia balik, mengapa merajuk tua-tua ni? Pasal orang tegur dia buat tak betul dalam sembahyang. Ada perkara yang tak menepati dilaku olehnya dalam sembahyang, orang tegur dia naik angin lah. Pakai tak gitu kau surah sampai hari ni. Jadi orang buat teguran pun tidak kena juga. Kita ilmu tak tangga mana kita nak tegur tu imam lah nah. Tu imam kata mu ni bukan imam nak tegur aku ni imam. Iyalah. Zaman kita ni. Kena kita begini. Kalau ada orang ngajar tempat kita, orang sembahyang tak betul, beritahu kepada penceramah, ustaz tolong betulkan. Masyarakat kami ni sembahyang tak betul lagi. Barulah ustaz tu boleh lipat 3, lipat 4. Cerita tempat tak betul, tu imam tempat mana, baru kena pada tempat, barulah tu imam tu tak terasa sangat. Tak terasa sangat. Ini orang kaki 5 juga kita tegur dia, terasa dia. Dia kata. Bab semayang ni cepat sensitif lah. Bab lain tak apa, tapi sungguh pun sensitif bab semayang ni. Kalau kita ikut saluran dia, saluran mengajar, tak apa. Tak apa. Ada seorang tu bekas pegawai JAKIM. Dia ikut kelas saya mengajar semasa dia kerja lagi. Semasa kapal terbang jatuh di tempat Rusia, kena tembak. Salah seorang dia adalah wakil buat pemantauan di sana. Kalau mengajar kitab ni dia salah ni. Dia salah bab semayang merafiq masbuk. Dia salah semayang sunat hayah. Sampai mereka beri salam. Dalam salah tu saya kata salam tu sunat. Mengekalkan muka arah kiblat. Salam pertama dan juga salam kedua. Dia fikir dengan logik kepala dia. Salam tu kita memalih muka ke kanan, kita memberi salam kepada mereka yang sebelah kanan. Salam kedua memalih muka ke kiri, beri salam. Dia kata betul lah tu. Sunat kita memalih muka. Tetapi dalam masa salam tu biar kekal muka arah kiblat. Dia ni orang ada basic ilmu juga ni. Sedaplah dia kata. Dia kata, dia pakai hujah dia adalah hujah. Salam pertama paling muka. Saya kata dalam kitab ni kata memberi salam. Saya tanya dia salam ni setakat mana? Ustaz faham setakat mana salam? Dia kata Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah tu salam lagi ke apa? Keekoran salam. Kalau masih lagi kita kira salam warahmatullah, takdirlah kita semayang Assalamualaikum tanpa warahmatullah. Sah ke tidak sah semayang kita? Mula lekat tulang dah lah. Tak nak jawab. Nanti dia kata hok salam tu kata mula pada assalam sampai ke kum. Selepas pada kum itu bukan salam lagi dah, itu lanjutan daripada salam. Dari situ kalau kita sembahyang Assalamualaikum, pong cabut lagi. Kong tu lagi selalu. Sembahyang pesah. Walaupun tanpa warahmatullah. Sebab apa? Sebab kita dah beri salam. Jadi dia nak suruh dalam di salah ni saya kata, kita kena kekal semasa kita beri salam muka terarah ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah tu paling muka kanan. Assalamualaikum muka terarah kiblat.
warahmatullah paling ke sifat mereka tu. Jadi seolah-olah dia tak puas hati sebab dia orang ada ilmu juga, orang pegawai. Minggu depan, bulan depan saya bawa kitab tu. Kita rojokkan Hidayatul Muta'alim karangan Ustaz Daud. Kitab tu tebal. Kita petanda suruh dia baca diri. Baru dia tahu muganya. Tu. Jadi kesimpulan kitanya nak faham biar betul, biar molek. Keenam, rukun sembahyang i'tidal. Yakni bangkit semula setelah rakaat dengan dikosak untuk i'tidal, bangkit daripada rakaat tu dengan kosak untuk i'tidal. Kalau terbangkit kepala semasa rakaat tanpa kosak i'tidal, maka tidak sah, dijadikan i'tidal sembahyang. Seperti terbangkit kepala terkejut ke, bangkit kepala kerana orang panggil ke, i'tidal tu bangkit pada rakaat. Sambil-sambil kita angkat kepala, kita kata Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak baru habis Sami Allah. Sambil-sambil akad tu Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak tu baru Rabbana lakal hamd. Tapi hari ni sudah berluasa dah. Kalau makmum sembahyang jemaah, imam kata Sami Allahu liman hamidah, makmum tak kata dah Sami Allah. Makmum dek pakat kata Rabbana lakal hamd. Apa nu? Orang di Madinah tu tak ada kata Sami Allah. Allah Rabbi. Itu mazhab mana? Mazhab Hambali. Kita ni Syafi'i. Syafi'i sunat juga kata Sami Allah. Dan kalau tiada dikosak seperti tiada dikosak, i'tidal tadi tidak dikosak. Seperti terbangun kerana terkejut, maka tiada memada dengan bangun itu, dijadikan rukun kerana tiada kosak padanya. Dari syarat pada i'tidal itu ada tumakninah padanya. Hatta ni banyak. Hatta ni banyak terkelih. Sami Allah liman hamidah, dia turun tangan tu. Tak dimati stem tangan tu. Terus dia pergi sujud. Tidak sah, i'tidal batal sembahyang. Ada di antaranya bukan dia tarik cuping kain. Kalau pakai luar dia tarik tepi. Dia tarik tangan bergerak tu. Dalam keadaan suasana tangan tergerak duk tarik tepi seluar, dia pun terus pergi sujud. Artinya i'tidal tadi belum lagi ada tumakninah. Hak yang paling gelajahnya Sami Allah liman hamidah, turun bak tu pun sujud. Allah doa lalu gelajah. Hari ni kalau tuan-tuan faham molek pergi sembahyang jemaah, bukan kita nak cari keaiban orang, untuk jadi pengajaran bagi kita bersama. Kadang-kadang sembahyang sunat di masjid tu 10 orang tu habis masuk baku, habis tak pakai kerja, habis. Orang tu comel-comel dah dengan pakai jubah, pakai surban kadang-kadang. Sebab apa? Sebab tak faham. Tak faham ni bagus lagi, tak tahu. Kalau tak faham tu bermula dia belajar dah tapi tak faham. Kalau langsung tak belajar nak kata tak faham ke? Tak tahu langsung. Mengapa tak tahu? Tanya lagi. Al-Ma'lum kalau tak tahu ke? Tak tahu tu tak belajar. Tak kalah tak belajar tu tahu. Kalau tak belajar tahu tu ayat tahu je lah. Tahu juga. Tahu sumbat. Allah Rabbi deh. Nyanyi kita ni. Dia kadang-kadang penceramah hari Jumaat tu dia khah ceramah sebelum Jumaat. Duduk belajar tak lain. Kalau musim panas lah ni peperangan di Gaza, duduk cerita pasal Gaza. Tak apa dah molek. Tapi masalah mengapa tak ni dia fokus dalam soal ibadah harian. Orang masjid kita ni kena berlaku ada pelaksanaan. Kena buat spot check juga. Orang yang tugas jawatan menguasai tempat tu. Dah. Banyak. Dengan itu kalau dilambatkan
Dari itu kalau dilamakan dari betul, habis itu. Dan ia iktidal. Dan ia iktidal selaku rukun yang pendek. Yakni tidak boleh melamakan. Iktidal rukun pendek. Sami Allahu liman hamidah tak boleh berhenti lama. Kecuali kerana nak baca kunut. Boleh dilama kerana bacaan kunut. Kalau tanpa bacaan kunut tak boleh dilamakan iktidal tu. Kecuali kerana membaca kunut boleh lamalah kerana kunut tu. Dengan itu kalau dilamakan dari qadar termaklum dengan disengajakan, bukan kita baca kunut saja-saja dilamakan iktidal, nescaya batal sembahyangnya. Mengapa? Kerana dia tu rukun pendek. Rukun pendek dalam sembahyang ni dua aja. Iktidal, satu duduk dua, antara dua sujud dua, itulah. Iktidal satu rukun pendek. Duduk antara dua sujud rukun pendek. Hak lain tu semua tu rukun panjang lah. Makna pendek panjang tu lama sebentar. Dibolehkan lama berhenti di tempat tu dipanggil rukun panjang. Tak boleh lama berhenti di tempat tu dipanggil rukun pendek. Maka rukun pendek ni kalau sengaja dipanjangkan maka batal sembahyang. Nak tahulah qadar mana lama iktidal ni baru batal sembahyang. Dalam kitab kata melebihi daripada qadar kita baca Fatihah. Sedangkan kita bukan baca kunut. Begitu juga kalau duduk antara dua sujud tu. Melebihi daripada qadar kita baca tasyahud. Duduk antara dua sujud ni masa mana? Masa kita baca Rabbil Fili itulah. Rabbil Fili warhamni wajibuni. Duduk di masa tu namanya antara dua sujud. Dah. Dan kalau lupa tiada batal. Kalau dipanjangkan rukun yang pendek, dilamakan berhenti pada rukun yang pendek dengan sebab terlupa, maka tidak batal sembahyang. Sebab lupa tak batal. Tetapi sunat sujud sahwi di akhir sembahyangnya. Tapi akhir sembahyang sunat sujud sahwi. Dengan sebab kita terlupa melamakan rukun pendek, memanjangkan rukun pendek, sembahyang tidak batal tapi sunat sujud sahwi. Kalau tak di sujud sahwi tidak batal sebab sujud sahwi itu sunat. Jadi kesimpulan pula satu cerita pula. Sebab dia kena sujud sahwi ni banyak. Banyak. Bukan kata kerana tertinggal sunat abaat yang 8 saja dak. Lebih pada tu lagi. Banyak. Kalau kita tulis jadi satu risalah membahaskan tentang sebab-sebab dikenakan sujud sahwi ni. Ketujuh, antara rukun sembahyang sujud 2 kali pada setiap rakaat. Setiap kali 2 kali setiap rakaat. Lain pada rakaat setiap rakaat sekali ya. Tapi kalau sujud setiap rakaat 2 kali. Ditanya oleh orang mengapa tang sujud kena 2. Kita ambil kisah semasa Nabi Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit. Nabi bagi salam kepada para malaikat yang duduk sujud. Maka malaikat dia pun nak jawab salam Nabi, dia akak kepada semasa dia sujud sembahyang. Para malaikat duduk sembahyang di langit. Di langit tu penuh dengan para malaikat di ruang ibadat. Langit pertama, kedua, sampai ke 7 tu. Dia kalau Nabi beri salam, dia angkat kepala untuk nak menjawabkan salam Nabi. Pada tu dia dapat tahu dia dapat tahu bahawa syaitan tu masa tu Azazil
Nah, dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Mereka yang sujud tadi, dia dapat tahu pada bahawa Azazil tu dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, maka Tuhan murka ke atasnya. Tuhan murka kepada dia, maka lalu dia pun sujud kali kedua atas dasar bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan tidak murka kepada mereka tadi. Itulah timbul ceritanya sebab sujud semayang 2 kali. Cerita ni dalam kitab Munyatu Musadi tu ada situ, ada kisah tu. Cerita pasal syaitan kan dah. Itulah. Ketujuh rukun semayang. Ketujuh rukun semayang sujud 2 kali pada setiap rakaat. Wallahu a'lam. Sikit-sikit sudahlah. Kalau setiap minggu sikit-sikit gini, mungkin minggu depan ni kita belajar fiqh Pak Muzhab pula. Tak apa, kita mengaji berkitab. Ini petikkan daripada mengenal diri waliullah. Sebab kita mengenal diri hok cetakkan baru ni, nampak payah nak baca, bertunggal-langgar habis. Hok tak sama dengan hok yang lama. Hok lama muka serat sekian, hok cetak baru muka serat sekian, jadi pening. Lalu tak lalu saya nakalkan sebahagian daripadanya, tulis keluar. Sebab nak baca dia tu, nak cari hok cetakkan lama tak ada dah lah, timbul hok baru ni macam mana pencetak. Pencetak tu Pustaka Aman Press kan. Saya setuju di sini sebahagian daripadanya petikan daripada buku Mengenal Diri Waliullah. Dia kata bagi nafsu tersebut, lahir bagi nafsu itu peringkat-peringkat zikir. Setiap nafsu itu menghasilkan tingkatan zikir bagi seseorang. Peringkat nafsu itu melahirkan tingkatan zikir bagi seseorang. Jadi bukan orang ni tidak berzikir. Walaupun dia terada di peringkat nafsu amarah sekalipun, dia berzikir juga. Sama ada dia berzikir secara infiradi, sekali dia rasa rajin, atau zikir jama'i, zikir juga. Setidak-tidaknya berzikir tahlil arwah. Kebetulan sahabat anda, saudara mara, jiran, tetangga meninggal dunia, Bahan ahli sunnah wal jamaah ni, jikalau berlaku kematian, kita menghadiahkan kepada roh si mati pahala zikir, pahala tahlil. Mengapa ulama dulu pilih antara hadiah yang paling elit kepada arwah yang meninggal dunia dengan berzikir? Kerana disabit pada hadis. Disabit pada hadis, perkara yang paling berharga oleh roh-roh si mati ialah pahala zikir. Jadi Tok Guru zaman dulu dia jumpa dah hadis tu. Cuma kita je baru jumpa. Dia kalau kita baru jumpa, baru kita dapat nilai. Orang dia lebih cerdik daripada kita. Lebih awal daripada kita pada memahami dalam soal agama. Lahirnya bagi nafsu itu perekat-perekat zikir. Zikir ni ada perekat. Orang nafsu amarah, zikir dia ada perekat sekian. Nafsu lawamah, zikir dia perekat sekian. Kan kita manusia ni ada 7 perekat nafsu. Yang paling rendah nafsunya ammaratun bisu'i. Nafsu amarah, nafsu yang bersentiasa.
meruntun ahlinya ke arah berbuat jahat. Dia tak ada fikir lain. Pagi, petang, siang, malam, susah senang, buat jahat semata. Sehingga dia terbalik pula. Di sisi dia, hak jahat tu seolah-olah baik. Hak baik nak jadi jahat bagi dia. Sebagai contoh, takbir itu baik. Dipikir oleh sebahagian kepala manusia, tak boleh. Kuana gitu fikiran lah. Jadi terbalik gitu. Terbalik. Kok boleh dia kata tak boleh? Takut siapa? Takut kau Yahudi lah. Kau kamu dia. Tak kita tak nak buat, jangan dilarang, orang benda baik. Benda kita menyebutkan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Orang masuk jin takutlah. Kan? Pertama nafsu ammarah. Nafsu yang paling rendah. Ammaratun bisu. Ada nah dia tu. Nafsu ammarah tu ada nah Al-Quran sana. Yang dimaksud kata nafsu yang senantiasa merutun ahlinya ke arah berbuat jahat. Sebab tu dia kata nafsu yang paling biadab, yang tidak berjaya dalam perkembangan kesucian nafsu ialah ammaratun bisu. Dan itu kiranya kita dimati oleh Tuhan di peringkat nafsu amarah. Apa nak dikatakan nasib kita di hari akan datang. Sebab itulah kok mana sekalipun semasa hidup ni kita berjuang habis-habisan mencari kemajuan rohani kita, nafsu kita, biar mengorak langkah ke hadapan daripada amarah kepada lawamah, daripada lawamah kepada mulhamah. Ini perjuangan hidup, bukan perjuangan hidup nak cari harta. Harta ni nak bela semasa hidup, nak bela di hari akhirat tu pula kena buat ibadat, beribadat, berkebajikan, barulah terbela nasib di akhirat. Kalau tak pekar dalam perkara tu, walaupun harta keliling pinggan semasa dunia sekalipun, hampir sama lah dengan korun. Gitu je lah. Mati dalam harta bertimbung. Tapi nasib akhirat tak berjaya dah. Nafsu amarah. Perekat zikirnya hanya di lidah jua. Tak masuk akal. Tahap amarah dia berzikir tak masuk akal. Setakat boleh kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama boleh 100. Tapi tidak menusuk. Lafaz zikir yang disebut tadi ke lubuk hati, tak sampai di hati. Dalam suasana lagu. Betul tak daripada situlah orang di peringkat ni dia berzikir sekalipun dia tidak ada mood. Tak ada mood, tak ada minat, tak ada kemanisan, tak ada kelazatan, tak ada keberhayaan. Sebab apa? Sebab zikir dia tu tidak sampai ke lubuk hati, ke hati senambari. Pada dasar agama diarahkan kita berzikir, bazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka sebutlah, ingatlah kepada Tuhan dengan sebutan yang banyak tu. Tujuan dia suruh begitu, nak suruh hati kita tu mai berasa takut keesaan Allah, merasa mesra ingatnya. Dia suruh sampai dekat hati, bukan setakat di lidah. Tapi sayangnya kali kalau perekat nafsu amarah tak sampai. Yang kadang-kadang manakala hati itu kosong daripada ingat kepada Tuhan yang disebut tadi, dia boleh buat kira-kira dalam masa berzikir. Boleh dicongok satu persatu. Betapa baiknya dah. Susah. Yang kedua nafsu lawamah, kelas 2 ni. Nafsu lawamah ni nafsu yang sanggup mencerca diri sendiri dikala dia berbuat salah. Berartinya ada sedikit kesedaran perekat nafsu lawamah ni. Kalau dibanding dengan amarah berbuta tuli tadi, langsung tak ada sedar dah. Buat jahat berasa baik, buat baik berasa jahat di dia. Tapi kalau lawamah ni, dia ada dah keinsafan, kesedaran. Itu dipanggil lawamah, mencerca diri sendiri. Sebagai contohnya, kita pernah jumpa orang tua-tua. Berapa dah umur Pak Cik Lah ni? Dah masuk 80 dah. Zaman muda macam mana Pak Cik Lah? Sekarang nampak
Mari masjid ni. Takmih tiap hari tu. Zaman muda kalau hamba nak cerita agak berat sangatlah hamba ni, dia kata. Bermakna dia sanggup cerita diri dia. Itu ciri-ciri lawamah. Pak cik lah bukan amarah lagi dah tu. Kalau amarah dia tak cakap begitu. Dia tak cakap gitu. Kok dia buat salah pun dia kata betul. Kalau lawamah ni salah tetap salah dia. Ada keesaan, kesedaran. Maka zikir di peringkat nafsu lawamah ni sudah sampai kepada qalbu. Qalbu. Mana qalbu ni hati. Arab kata qalbu, Melayu kata hati. Hati kita ni macam-macam dinama oleh Tuhan. Kadang-kadang dinama fuad, kadang-kadang dinama sarab, kadang-kadang dinamakan qalbu. Jadi hati peringkat qalbu ni hati yang berbalik-balik. Makna qalbu ni berbalik-balik, berbelah bahagi. Hati kita ni yang mari perasaan tu. Sekali masa rajin, sekali rasa malas, sekali rasa ada minat, sekali rasa tak ada minat. Maka layaklah hati keadaan begitu dinamanya qalbu. Bukan kelabu. Qalbu. Dah. Jadi rekahnya nafsu lawamah di kala berzikir sudah sampai dah pada hati ni, kepada qalbu. Di kala dia kata la ilaha illallah sudah meresap dah. Kadang hati dia dapat mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Di kala beracak kali dikata olehnya begitu. Allah Rabbi, lama-lama dengan zikir banyak kali tadi boleh mendatangkan kesan kepada hati itu. Menumpukan mentauhidkan Allah. Disebab tu dia suruh zikir banyak. Perjalanan sofi ni suruh zikir banyak. Tak cukup zikir infiradi berseorangan. Dia suruh zikir secara jama'i. Mudah-mudahan dengan kita mendisplaykan dua cara zikir tadi, dirahmati Allah. Dilembutkan hati yang keras kepada lembut. Itulah hikmah rahsia dia. Tambah-tambah lagi zikir berdisiplin. Zikir tarekat ni zikir yang sebahagian zikir yang berdisiplin. Ada tata cara tersendiri. Bagi tarekat Ahmadiyah dia 8 tabaqat disiplin dia. Jadi kalau kita melaksanakan zikir secara disiplin, dia akan berubah, akan terombak ahwal nafsu kita dari satu peringkat. Tapi nak ambil masa lah. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Mungkin sampai peringkat penghujung usia tu baru nak nampak bunga-bunga kecemerlangan. Nak didik nafsu ni bukan suatu perkara mudah. Bukan suatu perkara pendek. Daripada muda sampai ke tua. Yang ketiga nafsu mulhammah. Nafsu kelas 3 mulhammah. Dia ada 7 nafsu. Nafsu mulhammah ni adalah nafsu yang sudah dapat menerima ilham daripada Allah Ta'ala, bertalu-talu ke dalam lubuk hatinya. Tuhan sudah import ilham ke dalam hati ahli nafsu mulhamah. Orang yang menghantarkan ilham Tuhan ke dalam hati ahli nafsu mulhamah tu ialah daripada malaikat mulhim. Ada sejenis malaikat yang menyampaikan ilham ilahi kepada ahli manusia, dipanggil malaikat mulhim. Disabit pada hadis malaikat mulhim tu berdempik dengan hati seseorang tu. Duduk dekat hati, nak masuk benda ke dalam hati orang tu. Malaikat tu malaikat mulhim. Jadi ahli nafsu mulhamah ni makna mulham tu banyak ilham Tuhan sudah dia terima. Tapi bukan lagi aulia. Ahli nafsu mulhamah ni bukan aulia lagi, tidak wali lagi. Pada dasar dah baik dah. Banyak dah menerima ilham Tuhan. Tapi tak masuk lagi gelanggang wali. Tak layak lagi di kategori selaku aulianya di sisi Allah. Dah baik dah. Sebab apa Tuhan ilham ke dalam hati mulhamah ni? Sebab hati dia sudah suci dah. Sudah tangga daripada sifat-sifat mazmumah tercela. Dan sudah tidak ada lagi sifat-sifat aghyar, akdar, ma siwallah. Tak ada dah benda-benda tiga tu.
Jikalau sudah tertanggal pada lubuk hati sifat-sifat durjana sebegitu, maka layaklah ia menerima ilham daripada Tuhan. Jikalau banyak menerima ilham daripada Tuhan, lalu dia katakan dia ni ada mulhammah. Ni ikut cerita Tok Guru lah. Sebahagian daripada ulama yang besar-besar, hebat-hebat zaman dulu, tergolong di kalangan ahli mulhammah. Disebab itulah dia termampu mengarang kitab. Sampai ke sebesar-besar kitab dia boleh karang. Mengapa? Karena ilmu dia tu banyak. Sebab apa jadi banyak? Sebahagian ilmu yang dia faham tu dengan melalui wasitah pelajaran yang dia belajar daripada guru, matlaah daripada kitab. Dan sebahagian ilmu yang dimiliki olehnya kerana diilhamkan oleh Tuhan. Setelah bergabung dua aliran ilmu pada ahli mulhamah tadi, ilmu secara nazari dan ilmu secara maknun laduni, maka jadi banyaklah ilmu. Hasil daripada banyak ilmu telah mampu dia mengarang kitab. Sehingga luas pada batas pemikiran manusia, ilmu jadi karang olehnya. Ulama dulu. Tidak apa kita dah ni, kita menulis kitab bukan mengarang ni. Menakar, memindah, memetik. Apa yang sedia ada, kita keluar, buat satu risalah. Cok, rapastain nama kita. Mudah lah. Selepas daripada nafsu mulhamah, ahli nafsu mulhamah dia berzikir, kita nak fokus pada tarah nafsu menghasilkan darjah zikir. Tarah nafsu amarah darjah zikir dia di lidah. Tarah nafsu lawamah darjah zikir dia sampai di hati, dia dipanggil qalbu. Tarah mulhamah darjah zikir dia sampai di peringkat roh. Roh tu lebih mendalam daripada qalbu, yang dikatakan batin bagi qalbu. Macam mana kita nak nilai ni perasaan hati orang di peringkat ni? Dikala dia berzikrullah, disebab itulah bagi dia ni, dengan berzikir ni satu kelazatan. Maka lalu dia buat satu program zikir orang sapi lah. Sebab apa? Sebab dia bahasa lazat, bahasa seronok dengan zikir. Sehingga dia jadikan satu kelab zikir, bukan kelab malam. Tapi tak ada sambutan buat kelab zikir lah. Berapa pentingnya mari hok muka 45 orang tu, hok dah mari dah pun cabut lagi. Dia nak nilai kelab ni sebuah kelab malam. Ini kelab syiah, cerah hati, cerah perut, bukan cerah perut sakit perut. Sebab apa? Tidak minatnya. Sebab tidak minat, tidak mari satu kelazatan. Allahu Rabbi. Sebab apa tak kata minat? Sebab dalam masa berzikir tak pernah dikunjungi oleh warid. Tak ada warid. Dikala dia didatangi oleh warid semasa berzikir itu, akan timbullah satu keberhayaan, kelazatan, kegirahan. Saya dulu minatnya dengan zikir halaqah ni, kayuh bersikap. Nak berzikir halaqah di Bukit Abah atau lepas maghrib, duduk daripada pondok Gaal Pasir Putih tu, nak suruh sampai terjah maghrib di Bukit Abah, kayuh bersikap puluh kilometer. Lalu tak ada lepas semaya asar di pondok Gaal, terus pergi lalu. Sedanglah semaya maghrib di sana. Minat lah. Bukan naik motosikal, bukan naik kereta, kayuh bersikap. Buat sampai ke hari ni. Kalau boleh jangan dimati, nak teruskanlah. Biarlah pak kerak pun tak apa. Tak apa, biar berkekalan. Biar sampai kita termati dalam penghayatan, menghidupkan jalan-jalan yang diamal oleh orang yang sudah berjaya. Amalan beginilah, amalan menjuruhkan ke arah kejayaan kerohanian, kemajuan rohani. Tak. Nafsu mulhamah, zikirnya di peringkat roh. Roh ni dipanggil batin bagi kalbu. Batin bagi kalbu. Batin bagi hati lah. Selepas daripada nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah. Nafsu kelahpaan. Mutmainnah kelahpaan. Makna mutmainnah nafsu yang sudah tetap.
Daripada perkataan tama', maknanya tetap. Dia kena kita tetap mutmainnah, tetap di segi memiliki sifat-sifat yang terpuji. Yang sudah tetap dia milik sifat terpuji. Dikatakan sudah terhias padanya al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak terpuji sudah dimiliki oleh ahli mutmainnah. Setelah dimiliki oleh ahli mutmainnah dengan akhlak yang mulia, maka layak dia tu, layak diundang oleh Tuhan selaku ahli syurga baginya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah. Tuhan kata dah, masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku yang soleh, dan pilihlah pada mana-mana syurga yang kamu kehendaki. Tuhan undang begitulah ke dia. Sebab apa? Sebab dia dah baik di sisi Allah. Antara baiknya dia sudah tetap dah pada memiliki sifat-sifat yang terpuji. Sudah terhasil padanya dengan tamkirnya sekali, dengan kekejaknya sekali. Sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Kalau macam tu, nafsu mulhamah tadi kan baik dah tu. Sudah dimiliki olehnya sifat terpuji dah. Kalau tidak baik, bermakna hati dia masih kotor. Kiranya hati itu kotor, bagaimana kiranya Tuhan nak ilhamkan ke dalam hatinya dengan pelbagai ilmu. Nak jawab gua tu. Kita tak nafi, mulhamah tu dah baik dah. Sehingga dikategorikan nafsu mulhamah dia sudah berada di sempadan maqam aulia. Tak masuk lagi gelangan aulia, duduk di sepadan. Semacam nak pergi ke Thailand, duduk di atas jabatan. Jabatan Sungai Golok. Tak melepas lagi imigresen Thailand. Sudah melepas dah imigresen Malaysia, duduk tengah-tengah. Duduk situ dah. Mulhamah. Ni hok mutmainnah ni dah cok pasport masuk Thailand dah ni. Dan lepas Sungai Golok dah ni kan. Mutmainnah ni aulia, wali dah sisi Allah. Tapi wali mutmainnah di pekat wilayah sughra, wali kecil. Wali kecil baru. Mutmainnah wali kecil baru. Tapi tak apa dah wali dah. Mengikut sesi pengajian tasawuf, nafsu mutmainnah tidak ternyata tentang karamahnya bagaimana wali-wali yang lain daripadanya. Walaupun dia ni dikategori selaku aulia di sisi Allah, tapi tidak ternyata lagi karamah dia. Adapun wali-wali yang selepas daripada mutmainnah baru ternyata tentang karamahnya. Lagi tinggi taraf lagi banyak karamah, lagi tinggi taraf lagi banyak karamah. Bagaimana tokoh-tokoh sofi zaman dulu, sebilang masa manusia yang dianugerah karamah oleh Tuhan. Makna karamah ni perkara yang luar pada batas pemikiran manusia. Semacam bagaimana mukjizat. Cuma mukjizat tu berlaku perkara sebegitu pada diri para anbiya wal mursalin, rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul. Keramat ni perkara pelik yang berlaku pada orang siapa taraf aulia, taraf wali. Itu keramat. Jangan tak percaya keramat, jadi salafin wahabi pula. Salafin wahabi tak percaya keramat, tapi mukjizat dia percaya lah waktu, sebab ada dalam hadis. Keramat dia tak percaya. Dia tak tengok dia patang tafsir mana dah. Dah. Perekat zikir, perekat nafsu mutmainnah, dia perekat sir. Bukan perekat ruh lagi dah, perekat sir. Sir ni batin bagi ruh. Dia lebih membalarah, mendalam gitu. Bagaimana kita nak bayang tak tahulah. Perekat zikir, perekat mutmainnah. Amat menyeronoknya sekali. Jadi dunia kita hari ini tidak timbul hati itu seronok dengan berzikir. Tak timbul seronok. Timbul jemu, timbul malah, akhir sudah tidak berfaedah. Situlah nilainya. Sedangkan zikir ni hal yang menyeronokkan hati, melazatkan hati. Kalau kita nak kata
Macam mana tak tahu dah. Wallahu lebih. Selepas daripada nafsu mutmainnah, nafsu radiyah. Nafsu radiyah ni nafsu yang sanggup reda semata-mata apa qada Allah Ta'ala ke atasnya. Nafsu radiyah. Nafsu yang pandai reda semata. Zikir dia sampai di pekat sirru siri. Sirru siri ini batin bagi sir. Lebih mubarak lagi. Keadaan rasa hati, kelazatan hati dikala ia berzikir. Keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ni nafsu yang benar-benar dapat keredaan Allah. Dia itu sebagai mardiyah. Zikirnya sudah sampai di pekat akhfa. Akhfa'u. Makna akhfa' tu batin bagi sirru sirri. Hok sirru sirri itu batin bagi sir. Sir tu batin bagi kalbu. Kalbu tu batin bagi lidah. Tahap zikir kita orang awam di lidah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tak sah tu baca panjang lagi. Allah, bila nak sudah ni. Sebab apa? Sebab tidak ada muk dalam hati. Dengan zikir tadi. Ada peringkat yang ke-6. Nafsu mardiyah, zikirnya di peringkat akhfa. Yang di peringkat batin bagi sirru siri. Nafsul kamilah. Peringkat yang ke-7. Darjah zikirnya sampai di peringkat khafa'u. Tadi akhfa. Ini khafa'. Khafa' tu batin bagi akhfa'. Itulah kemuncak. Kelazatan keghirahan hati dengan Tuhan dikala berzikir. Peringkat nafsul kamilah. Lebih lazat daripada mardiyah. Mardiyah lebih lazat daripada radiyah. Radiyah lebih lazat daripada mutmainnah. Mutmainnah lebih lazat daripada mulhammah. Mulhammah itu lebih lazat daripada qalbu. Qalbu itu lebih lazat daripada zikir lidah. Zikir lidah tak tercecah di hati, sekadar dapat sebut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Rabbi. Tidak ada nikmat kita menyebut keesaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tidak timbul keghirahan hati dengan Tuhan. Jadi pengajian rohani yang begitu. Pengajian rohani yang begitu. Gitulah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma kun lana wa la takun alaina wa akbil bi wajhikal karimi ilaina وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.